Ya, saya Len Talib Saleh. Nama asal ialah Talib alias Len bin Saleh. Dan saya dilahir di Kampung Rajang, berdekatan dengan sini, dan ayah saya berasal dari Kampung Belawai dan mak saya di Kampung Rajang. Dan di sini ialah Hadun N41 Kuala Rajang. Sebelum itu dijenamakan N35 Belawai. Saya telah berkhidmat di dalam perkhidmatan awam selama 30 tahun di Pusaka ataupun Sarawak Timber Industry Development Corporation. Dan setelah saya bersara dari perkhidmatan awam pada 2009, saya telah ditawarkan untuk menyambung secara kontrak 2 tahun sampai ke 2011. Jadi sehabis kontrak 2011 saya telah ditawar untuk menjadi calon. Jadi tidak ada dalam perancangan untuk menjadi yang berhormat. Jadi dalam masa saya sebagai pejabat awam di Pusaka, saya sememangnya sudah terlibat dalam pembangunan kawasan ini, terutama sekali dalam perancangan dan pembangunan Tanjung Manis. Dan bermula daripada 1981, setelah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada masa itu, P. Sri, memegang jawatan Ketua Menteri di sini, jadi kita seterusnya membuat perancangan untuk membangunkan Tanjung Manis. Itulah bermulanya saya terlibat dalam kawasan ini dari segi pelaksanaannya lah. Dan politik secara konsekuensial kata orang, jadi tidak ada perancangan langsung. Tetapi setelah diberi mandat ataupun diberi kepercayaan, saya menggunakan kedudukan ini untuk meneruskan perjuangan saya untuk membangunkan kawasan ini seperti apa yang kita lihat pada hari ini. Sebenarnya setelah saya bekerja dalam Pusaka, di bawah masa itu pengurusi ialah Tun Rahman Yaakob, Ketua Menteri pada masa itu, dan setelah bersara dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada Tun P. Sri semenjak 81, beliaulah memberi dorongan pada saya untuk terlibat dalam pembangunan kawasan ini, dan terutama sekali dari segi perancangan. Dan kita telah melantik Prima dari Kanada untuk membuatkan pelan induk pembangunan perindustrian di Lembah Rajang. Jadi bermula dari situlah saya mempunyai ilham ataupun mempunyai idea bagaimana kita dapat membangunkan kawasan ini. Jadi kalau ditanya siapakah mentor, memanglah P. Sri lah yang mendorong pada saya untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan ini, dan juga dalam memberi tunjuk ajar kepada saya sebagai pejabat awam dan juga dalam politik. Nama saya Kelali bin Kelen, penghulu Kampung Belawai, mewakili penduduk Kampung Belawai. Pembangunan kawasan kami ini sangatlah banyaklah, sepertinya projek-projek yang telah diusahakan oleh Yang Berhormat N41, iaitu Yang Berhormat Datuk Haji Len Saleh Talib, seperti jalan raya, seperti Dewan Masyarakat, seperti pasaria, seperti tempat beriadah dekat pantai Belawai macam tu. Jadi kita banyaklah pembangunan yang dibuat oleh Yang Berhormat Wakil Rakyat kami dekat kami di sini. Sumbangan besar Yang Amat Berhormat ialah beliau tak mengira lelah penat, sentiasa berkhidmat untuk rakyat masyarakat tempat kawasan beliau. Beliau tak mengira lelah penat, sehingga sumbangan beliau itu amatlah padat sekali, sehingga masa beliau sangatlah padat untuk masyarakat kawasan Kampung Dun 41. Saya telah dipilih untuk melanjutkan pengajian saya ke tingkatan 6 rendah di Tanjung Lubang College ataupun College Tunku di Bujang. Dan habis tingkatan 6 rendah, saya dipilih, saya diberi beasiswa untuk melanjutkan pengajian ke Australia, untuk membuat pengajian matrikulasi di Australia, di Brisbane. Dan seterusnya saya terus menyambungkan pengajian dalam
bahagian perhutanan di Australian National University dari tahun 1975 hingga ke 78. Dan setelah tamat pengajian di Australian National University, saya ditawar untuk bekerja setahun di Commonwealth Scientific Research Organisation CSIRO Australia dalam bidang pengajian perhutanan, dan juga di tandingnya sebagai Australian Capital Territory Forest Services, macam pejabat hutan kita di sini lah. Dan setahun di sana. Jadi selepas itu saya juga ditawar. Berjawat balik ke Sarawak. Saya ditawar untuk menjawat pegawai eksekutif perhutanan di Pusaka 79 sampai ke saya bersara 2009. Itulah secara ringkas dari segi di mana saya telah membuat dari segi pelajaran. Dalam masa itu saya juga terlibat di dalam banyaklah kerja sebagai buruh kasar dan sebagainya lah. Maklumlah pada masa itu kita dari keluarga 11 orang adik-beradik, dan saya merupakan nombor 7 dalam keluarga. Di mana keluarga saya, ayah saya, orang tua saya tidak mempunyai kerja tetap. Dan kata orang, nelayan pun sik, petani pun sik. Tapi ialah jadi buruh kasar. Saya Konselor Misyah binti Abu Usman, merangkap Ketua Wanita N41 Kuala Rajang. Syukur Alhamdulillah bagi kuasaan kami di N41 Kuala Rajang. Memang merasa bersyukur kerana mendapat seorang pemimpin iaitu Adun Yang Berhormat Datuk Len Haji Dalip, merupakan seorang pemimpin yang prihatin dan berpandangan jauh tentang pembangunan di kawasan M41. Contohnya, di antaranya adalah jambatan-jambatan, baik pulih rumah untuk di kawasan-kawasan seperti Belawai, Kambur Rajang, Jerijeh, Sebayang, Stalun, Serikeh, Selalang, Sarik yang di bawah adunnya. Dan saya mewakililah rakyat di kawasan saya, memang benar-benar bersyukur seorang pemimpin yang sentiasa prihatin, yang sentiasa memantau apa-apa saja projek yang kita telah lihat tadi, iaitu salah satunya adalah tempat pantai tadi, penyerahan projek pantai tadi, yang merupakan untuk satu tarikan untuk rakyat lagi dan untuk pendapatan penduduk di kawasan Belawai juga. Kalau kita lihat dari segi sejarah, Dun ini dulu yang berhormat ialah Tun Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob. Pertama Dun di sini tahun 70. Yang pertama, kedua dinamakan pada masa itu Muara Payang, Dun Muara Payang. Dan selepas itu dijenamakan juga Dun Kuala Rajang, di mana speaker pada hari ini Datuk Amar Aspia Dun pada 79. Dan selepas itu dijenamakan Dun Belawai. Dun Belawai, dan setelah delineation, pembahagian persepadan semula Dun, dia diberi nama balik kepada nama asal Dun Kuala Rajang, di mana kuasaan asal dia dari Kampung Selalang, bahagian Serikeh juga, dan juga Kampung Rajang, Jerijeh, Belawai, dan juga penempatan kaum Iban sampai ke Kampung Sebako di Pulau Beruit. Pada hari ini Dun Kuala Rajang ialah dari Selalang, sebahagian dari Bandar Serikeh, dan juga di bahagian Sarik, dan di Kampung Rajang, Jerijeh, Belawai, sampai ke kawasan sini sajalah di Bukit Kinyau. Dan populasi, kalau kita melihat dari segi jumlah pengundi di sini, ialah 11,200 lebih di kawasan Dun, dua zon Serikeh dan zon Tanjung Manis. Dan dari segi populasinya, oleh kerana pembangunan Tanjung Manis, populasi sudah meningkat. Kalau kita lihat dari segi masa untuk meningkatkan dari daerah kecil Belawai asal dia kepada daerah sepenuhnya Tanjung Manis, yang mengambil masa anda 15 tahun oleh kerana pembangunan Tanjung Manis. Jadi populasinya lebih kurang 70,000 kalau kita melihat dari segi daerah Tanjung Manis sekali. Kerana kadang-kadang Tanjung Manis itu banyak yang terkeliru. Tanjung Manis itu 3 komponen. P206 Tanjung Manis, daerah Tanjung Manis, dan bandar Tanjung Manis. Jadi
kadang-kadang banyak orang terkeliru kalau mereka berkata Tanjung Manis itu sebagai sebuah bandar, tapi nama juga dinamakan sebagai Parlimen 206 Tanjung Manis. Dari segi pekerjaan, kalau kita melihat pada hari inilah Belawai, kampung Belawai ini, perancangan memang sudah kita buat selama 10 tahun yang lepas. Maklumlah kita tidak mempunyai dana yang begitu besar, jadi tetapi yang penting kita sudah membuat blueprint, plan induk untuk membangunkan kawasan Belawai ini. Kalau kita lihat dari segi kecantikan pantai dia, dan bermula daripada 500,000 yang diberikan oleh kerajaan pusat pada masa itu, kita bangunkan. Selepas itu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri semasa beliau menjadi Menteri Perumahan dan Pelancongan datang ke kawasan ini 2015. Beliau telah meluluskan dana 3 juta untuk membangunkan Pasar 1. Seperti yang kita lihat pada hari ini, termasuklah struktur ini. Dan setelah itu beliau datang lagi ke 2019 sebagai Ketua Menteri. Dan saya memohon peruntukan tambahan 3 juta. Apa yang kita lihat pada hari ini telah sudah siap. Tanjung Manis merupakan satu gateway untuk wilayah tengah Sarawak. Nah, itulah pentingnya Tanjung Manis. Dengan adanya pembangunan Tanjung Manis, limpahan kepada bangunan yang lain seperti perkepalan, halal hub. Banyak orang bertanya, apakah cerita halal hub ini? Memang sebelum kita menarik pelabur, kita mahu melaburkan dalam infrastruktur. Tidak ada pelabur yang akan datang kalau tidak mempunyai infrastruktur yang baik. Jadi kita mengambil masa begitu agak lama untuk membangunkan infrastruktur ini untuk pelabur dalam halal ini. Sama sekali pada hari ini kita sudah membelanja hampir 1 bilion untuk jalan raya dan sebagainya di halal hub ini juga. Jadi insyaAllah dengan adanya infrastruktur ini, insyaAllah COVID ini hilang bukan hilang tapi mungkin ada tapi berkurangan. Jadi bermakna pelabur kita sudah sedia untuk menerima pelaburan dari luar negara ataupun dari dalam negara. Itulah kita haraplah dari industri-industri lain yang menyusul, pelancongan dan lain-lain. Inilah harapan kita.